Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ni cikgu akan tunjuk cara untuk membuat pemfaktoran. Okey. Ada beberapa cara untuk membuat pemfaktoran. Antaranya ialah menggunakan kaedah faktor sepunya dan menggunakan kaedah beza dua nombor kuasa 2. Okey, kalau faktor sepunya tu lebih kepada kita cari mana yang sama. Okey, contohnya macam yang ini adalah formula faktor sepunya. AC tambah AD sama dengan A kurungan C tambah D. Kalau tengok A yang serupa kan. Okay, A yang serupa maksudnya kita kena simpan di luar kurungan. Okay, yang tidak serupa tu kita simpan dalam kurungan. Okay, kalau di sini positif lah. Kalau di sini negatif maksudnya di sini kena negatif. Okay, beza dua nombor kuasa 2 pula. Okay, dekat apa ni? Nama kaedah ni pun sudah ada kuasa 2. So maksudnya nanti bila kita gunakan kaedah ni kita akan mencari yang yang ada kuasa 2. Kita faktorkan yang macam begini. Okey, ini formulanya lah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Dia lebih fokus kepada yang ada kuasa 2. Okey, jadi selain daripada tu dia punya operasi di tengah ni dia mesti negatif. Kalau positif kita tidak boleh guna kaedah ini. Okay, jadi kalau kita jumpa A kuasa 2 tolak B kuasa 2, maka automatik kita boleh buka dua kurungan lah. Okay, 1 dan ke-2. Okay. Lepas tu setiap sebutan yang ada di dalam kurungan ni, okay, dia kena sama dengan yang ini. Kalau di sini D lah. Kalau di sini A, maka di sini A. Okay, so setiap dalam kurungan tu sebutan kena sama. A, B kan? So di sini pun kena A, B. A, B. Bezanya dekat sini ialah yang ini positif. Okay, yang ini mesti negatif. Okay, satu mesti positif, satu mesti negatif. Okay. Selain daripada tu, dia boleh susun macam ni juga. Negatif di depan, positif di belakang. A tambah B. Okay. Ini pun diterima. Yang penting, satu ialah negatif, satu ialah positif. Okay, selain daripada tu, pemfaktoran juga merupakan songsangan kepada kembangan. Apa maksudnya songsangan kepada kembangan? Maksudnya macam ni. Okay. Kalau sebelum ini kita sudah belajar pengembangan, kita buka kurungan tu. So contoh kita ada 3x, 2x tambah y kan? Okay. Kalau kembangan kita kena darab masuk. Kita buka kurungan tu. So dia akan jadi 6x kuasa 2 tambah 3xy. Okay. So ini ialah jawapan bagi kembangan. Tetapi kalau pemfaktoran dia terbalik. Maksudnya daripada tiada kurungan kita kena adakan kurungan. Sebab tu dia ialah songsangan. Okey. Contoh satu ialah kaedah faktor sepunya. Okey, di mana kalau kita tengok dekat sini kita kena carilah yang serupa. Okey, yang sepunya. Jadi kalau kita tengok sini ada 2. Okay, kalau kita tengok di sini ada 2, di sini pun ada 2. Kalau kita nampak macam ni, ini adalah soalan pemfaktoran yang sangat simple lah, sangat mudah. Okay, kalau kita nampak yang sama, automatically kita akan letak di luar. Okay, bentuknya ni dia ada yang di luar, ada yang dalam kurungan. Okay, jadi yang baki tidak sama tu, ini kita tidak boleh faktorkan sebab tidak sama. Kalau di sini ada X, baru kita boleh faktorkan. Kedua-dua sebutan kena ada yang sama, baru kita boleh faktorkan. Okay, jadi memandangkan dia ini X, ini Y tidak sama, jadi kita tulis semula lah X tolak Y. Okay, bila kita sudah ambil 2, kita simpan di luar, kita jangan tulis lagi dekat dalam. Okay, so ini jawapan akhirnya. Okay, kemudian kita tengok soalan B. Tukar color yang cerah sikit lah. Okay, kita tengok B. 3x tambah xy. Kalau kita tengok huruf, kalau kita tengok nombor, tidak ada yang serupa. Di sini 3, di sini 1 kan. Walaupun dia tidak tulis 1, tapi di situ ada 1. Maksudnya nombor tidak ada yang serupa, jadi kita tidak boleh faktorkan. Okay, tapi kalau kita tengok kita ada huruf x. X sini, di sini pun ada x. Okay, so 3x
tambah XY. Okay, cikgu tulis balik ya. Okay, 3X tambah XY. Nombor kita tidak boleh faktorkan, tapi di sini kita ada X kuasa 1, Y kuasa 1. Okay, kita boleh faktorkan X kuasa 1 ke luar. So, X kuasa 1. Okay, dalam kurungan apa? Bila kita sudah ambil X kuasa 1 di sini, X kuasa 1 di sini, maka yang tinggal ialah 3 tambah Y. Okay. Selepas itu kalau kita tengok dekat sini tidak ada apa-apa lagi yang kita boleh faktorkan, maka pemfaktoran ini habis di sinilah. So, ini jawapannya. Okay, soalan seterusnya. Kalau kita tengok sini ialah X kuasa 2. Okay, X kuasa 2 tambah X, Y. Okay, nombor tiada. Okay. Kalau di sini ada 1, di sini pun ada 1. Tapi kita boleh faktorkan keluar. Okay, kita boleh faktorkan keluar 1. Okay, selepas itu kita faktorkan huruf X kuasa 2, X tambah Y. Okay, Y kita tidak boleh faktorkan sebab di sini tiada Y. Okay, jadi kita tidak boleh faktorkan Y keluar. Kita boleh faktorkan X. Okay, di sini ada X, di sini ada X. Okay, bezanya di sini X kuasa 2. Di sini X kuasa 1. Okay, jadi untuk kita faktorkan keluar, yang mana satu kita faktorkan? Macam mana kita mau faktorkan? Bila di sini 2, di sini 1. Okay, kita faktorkan kuasa terkecil. Okay, antara 2 dengan 1, 1 ialah kecil. Jadi kita faktorkan kuasa yang kecil, iaitu X kuasa 1. Okay. Kemudian dalam memandangkan tidak apa-apa lagi yang kita boleh faktorkan, jadi kita tinggal buat kurungan. Okay. Bila kita sudah ambil 1 di sini, maksudnya di sini tinggal 1. Jadi X kuasa 1. Okay. Kita sudah ambil 1 di sini, maksudnya X di sini tidak ada sudah. So, tambah Y. Okay. Selesai. Begini sahaja. Okay. Kalau kita mau semak betul ataupun tidak pemfaktoran kita, kita boleh buat kembangan. Kalau mau semak pemfaktoran kita betul, kita buat kembangan. Kalau kita mau tahu kita punya kembangan betul, kita buat pemfaktoran. Okey, lebih kurang begitulah songsangan. Okey, so X darab yang X, kita akan dapat X kuasa 2. Okey, kemudian okey, alamak, sorry pula. Okey. Lepas tu X darab dengan positif Y, maka kita akan dapat X, Y. So, kita akan dapat soalan tu balik. Okey. So, jawapannya ialah X tambah Y. Okey. Sebab huruf nombor 1 ni kita tidak perlu salin balik. Nombor 1 kita tidak perlu salin. Okey. So, seterusnya kita buat soalan ni. X kuasa 4 tambah X kuasa 2. Okey. Nombor, okey. Kita tahu di sini ada 1, di sini ada 1. Okey. Tapi kita tidak payah faktorkan keluarlah sebab nanti kita tidak perlu tulis juga nombor 1 tu. Okey, jadi kita faktorkan X kuasa 4 tambah dengan X kuasa 2. Okey. Antara X kuasa 4 dengan X kuasa 2 ni, yang kecil ialah X kuasa 2. Jadi kita faktorkan keluar X kuasa 2 tu. X kuasa 2. Okey, kemudian yang kita simpan dalam kurungan. Okey, bila kita sudah ambil 2, maka di sini tinggal 2. Jadi X kuasa 2. Okey, tambah dengan, okey, di sini kita sudah ambil X kuasa 2. Okey, kita kena gantikan ini. Kita tidak boleh biarkan kosong. Kita mesti gantikan dengan 1. Okey. Jadi bila kita darab masuk, dia akan dapat ini balik. Okey. So, cuba darab semula buat kembangan. Ini akan dapat X kuasa 4. Ini akan dapat X kuasa 2. Maka dia akan dapat dirinya balik. Okay. So, jawapan ini ialah jawapannya. Betul. Ingat ya, bila kamu sudah ambil, jangan biarkan kosong. Kena ganti 1. Okay. Dia ada 2 sebutan. Bila sebelum kita faktorkan, dia ada 2 sebutan. Okay. Dalam kurungan mesti ada 2 sebutan juga. Okay. Seterusnya kita
gerak ke soalan seterusnya. Okay. Faktorkan setiap ungkapan yang berikut. 3x tambah 15. 7m tambah 21m kuasa 2. Okey, 3x tambah 15. Macam mana kita mau faktorkan soalan ni? Sebab nombor tidak sama. Okey, huruf pun tidak sama. Okey, bila dia tidak sama, kita kena buat macam begini. 3. Okey. Okey, kita boleh bahagi nombor ni. Okey, 3 per 15. Okey, 3 per 15. Kenapa cikgu buat macam begini? Sebab cikgu mau tahu apa dia punya faktor sepunya yang terbesar. Okey, so 3 bahagi 15 kita akan dapat 1 per 5. Okey, maksudnya 3 ni 3x tambah 15. Okey, maksudnya 3 ni darab dengan 1, darab 1 dapat 3. Okey, dan 15 ni 3 darab 5 sama dengan 15. Okey, macam mana cikgu dapat 3 darab 1 ni? Okey, 3 pertama kita 3 bahagi dengan 15. Bila kita tekan kalkulator, automatik kalkulator akan keluar jawapan 1 per 5. Okay. Kemudian kita ambil nombor 3 ni, kita bahagi dengan nombor 1. Okay. Kita bahagi dengan nombor 1, kita akan dapat 3. Sama juga dengan di bawah ya. Kita boleh ambil mana-mana lah. Sama juga dengan di bawah. Kalau kita bahagi, kita akan dapat 3. Maksudnya, kita akan ambil nombor 3 ni, kita darab dengan 5, kita akan dapat 15. Okay, sama juga dengan di sini. Maksudnya di sinilah kita boleh guna di sini. So 3 darab 1 dapat 3. 3 darab 5 dapat 15. Okay, 3 darab 5, 15. 3 darab 1, 3. Okay, jadi kalau kita tengok nombor yang sama di antara ini. Okay, maksudnya kita nak tengok ini sudah ni. Kita nak tengok ini. Kita tengok yang di atas ni. Okay. Okay, kita nak tengok sudah yang ini ni. Kita tengok yang di atas ni. Okey. Okey, 3 darab 1, 3 darab 5. Okey. 2 ni mana satu yang sama? Apa yang sama? Yang sama ialah nombor 3. Jadi, nombor 3 ni kita ambil, kita simpan di luar. 3. Okey. Lepas tu, bila kita sudah ambil nombor 3, okay, kita padam. Apa yang tinggal dekat situ? Ini jangan tengok lah. Ini tak payah tengok. Okay. Apa yang tinggal? 1x tambah 5. 1x tambah 5. Okay. Kita boleh biarkan 1 ni, ataupun kalau kita mau cantik, kita jangan biar, kita buanglah 1 tu. So 3x tambah 5. Okay. Lepas tu kalau kita letak di dalam ni, ini kita memang tidak boleh faktorkan lah. 1 dengan 5 tidak boleh faktorkan. X pun tidak ada sama. So kalau tidak ada sudah, maksudnya ini jawapan akhir kita. Okay, tengok yang ini pula. 7 tambah 21. M kuasa 2. So 7 M tambah 21 M kuasa 2. Okay, kita mau cari apa dia punya faktor sepunya terbesar. Kita ambil nombor 7. Kita bahagi dengan 21. Bila kita bahagi, kita akan dapat 1 per 3. Okay. So, maksudnya, untuk cari itu kita kena bahagi lagi lah. 7 bahagi 1, kita dapat 7. Okay, kalau kita bahagi bawah ni pun, kita akan dapat 7 juga ya. Okay, jadi kita tahu 7 darab 1. So, ini darab ini. Ini ni 7 darab 1. Okay. Lepas tu yang di bawah ni pula, okay, 7 darab 3. Sebab 21 bahagi 3 dapat 7 kan? So 7 darab 3 dapat 21. So 21 ni kita akan ganti sebagai 7 darab 3. Okay. Kita ganti ya, 7
darab 1, 7 darab 3. Okay, so di sini ada M tambah dengan 7 darab 3M kuasa 2. Okay, yang sama ialah 7. Okay, kita faktorkan nombor dahulu. So, di luar kita letak 7. Di dalam tu 1M tambah 3M kuasa 2. Okay, nombor kita sudah faktorkan. Kemudian baru kita faktorkan huruf. M dengan M. Okay, M kuasa 1, M kuasa 2. So, kita faktorkan M kuasa 1 di luar. 7M kuasa 1. Okay, bila kita sudah ambil M kuasa 1, di sini habislah. Okay, di sini kita ambil M kuasa 1, di sini ada 1 lagi bagi. So, 1 tambah 3M kuasa 1. Okay, selesai.